Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, so kita berjumpa lagi hari ini. Hari ini Rabu 10 hari bulan 3. Okey, so kita akan sambung lagi berkaitan dengan 2.2. Okey, hari itu saya dah ajak awak berkaitan dengan apa itu hari itu dah selesai. Korang dengar tu. Okey, hari itu dah selesai berkaitan dengan kita siratan makanan kan? Dan rantaian makanan. Okey. So untuk hari ni tak banyak, sikit je hari ni. Kita akan masuk berkaitan dengan kita neutron dan kita neutron. Dalam kita neutron tu okey, kita neutron. Okey. So 2.2 kita neutron dalam ekosistem. Pemindahan neutron dan tenaga berlaku secara berterusan dalam suatu ekosistem. Okey. So neutron diperoleh daripada ekosistem yang seimbang dan digunakan oleh benda hidup. Kemudian neutron dikembalikan ke persekitaran untuk diguna semula. Kitaran ini dikenali sebagai kita neutron. Okey, kita tu apa kita? Kitab. Kalau satu pusingan. Dia macam hidup awak lah. Awak hidup daripada bayi, jadi kanak-kanak, jadi remaja, jadi dewasa, jadi orang tua, last sekali mati. Okey, itu satu kitaran. Kita panggil satu kitaran. Okey, sama juga dengan neutron dalam ekosistem kita ni. Dia melibatkan satu kitaran. Maksudnya ada yang bagi sini, ada yang bagi balik ke atas. Okey, tak apalah, kita akan terangkan. Okey. So dalam kita neutron ni ada dua jenis. Ada dua contoh. Yang pertama adalah kita air. Yang kedua adalah kita oksigen dan kita karbon dioksida. Okey. So kita air. Kita tengok yang pertama adalah kita air. Okey. Okey, peranan benda hidup dalam kita air. Okey, air diserap oleh akar tumbuhan dari tanah. Okey. So first stepnya, air ni akar pokok akan serap air menggunakan dari tanah. Air akan diserap oleh akar pokok dari tanah. Okey. Selepas dia serap air tu, dia akan bebaskan balik air ke atmosfera melalui transpirasi. Transpirasi ni adalah proses kehilangan air daripada daun. Kalau ada daun lah. Kalau tak ada daun, mungkin dia punya batang. Tapi kebanyakan daun lah. Okey. Itu adalah proses transpirasi. Sekali lagi, proses transpirasi ialah proses kehilangan air daripada tumbuhan di daun-daunnya. Okey. So, mula-mula akar akan serap air daripada tanah. Okey. So, air tu akan digunakan lah untuk proses fotosintesis. Okey, selepas tu dia akan keluarkan air melalui daun-daun. Proses itu dipanggil sebagai proses transpirasi. Itu yang terjadi dekat tumbuhan. Okey, dekat haiwan. Haiwan ni, kalau saya sebut haiwan ni, maksudnya manusia termasuk dalam haiwan juga. Okey, macam mana kita kehilangan air haiwan? Okey, haiwan pula yang pertama sekali menjalankan proses respirasi. Kita bernafas ni, sedut, lepas nafas awak tu, okey, yang pertama kita paling besar kita bebaskan karbon dioksida. Yang kedua adalah gas-gas lain dan ditambah dengan uap air. So kita bernafas ni sebenarnya keluar ni, kita hembus nafas ni, ada uap air yang keluar sekali. Okey. Penyah tinjaan. Okey, penyah tinjaan tu kita buang air. Berak. Penyah tinja tu berak. Tinja ni kalau bahasa sains dipanggil sebagai najis tai awak tu. Itu yang disebut sebagai tinja. Okey. So kita berak, keluar tai awak tu dan dicampur dengan air, betul? Okey. So haiwan yang pertama respirasi, pernafasan, yang kedua penyah tinjaan, dan yang ketiga adalah perkumuhan. Okey. Perkumuhan ni ada dua cara. Yang pertama awak kencing, yang kedua peluh awak.
itu pun dipanggil sebagai perkumuhan. Okey. So dia kata kat sini kesemua proses ini dapat meningkatkan kandungan wap ayak di atmosfera. So proses-proses ni lah transpirasi, respirasi, penyah-tinjaan, perkumuhan. Ni semua kita bebaskan wap air ke udara. So dekat kandungan wap air dekat udara kita ni jadi lebih banyak. Okey. Itu cara macam mana kita melepaskan wap ayak. Okey. Akar tumbuhan mencengkam tanah, menjadikan struktur tanah lebih kukuh. So kalau awak tengok, kalau awak biasa cabut pokok lah, kalau awak biasa cabut pokok, biasanya dekat akar ni payah sikit nak cabut, betul? Sebab apa? Sebab akar-akar tu dia dah mencengkam tanah. So tanah kawasan tu dah jadi lebih kukuh, lebih padat. Okey. Hal ini menyebabkan aliran air di bawah tanah perlahan dan dapat mengelakkan hakisan tanah. Okey. So bila tanah dah padat, ayak nak lalu pun payah sikit. Boleh lalu, dia boleh meresap masuk, tetapi tak laju sangatlah. Okey. So bila aliran air perlahan, tanah tu padat, so dia dapat mengelakkan hakisan tanah. Sebab tu bila kita nak tanam pokok, kita kena gembokkan tanah. Betul? So nak bagi tanah tu kurang padat. So bila kurang padat, baru kita boleh masukkan tumbuhan awak. So hari-hari awak joroi. Cuba tengok lepas sebulan, awak cuba cabut pokok tu. Susah kan? Okey, itu disebabkan tanah tu dah semakin kukuh. Dia padat. Okey. Yang seterusnya, daun-daun pokok yang gugur menutupi permukaan tanah akan mengurangkan kadar penyejatan air dan mengelakkan tanah menjadi kering. So akar-akar pokok, daun-daun pokok yang gugur. Okey, orang kita bila daun pokok gugur kita sapu, betul? Nampak semua kan? Tapi sebenarnya daun-daun pokok tu ada peranan dia. Okey, peranan dia apa? Peranan dia supaya dia dapat menutup awak punya tanah tu, supaya tanah tu tak kena terus dengan cahaya matahari. So bila tanah tak kena terus dengan cahaya matahari, dia akan mengurangkan kadar penyejatan. Okey, penyejatan ni macam mana? Penyejatan ni, awak tuang ayak atas lantai, lama-lama ayak tu akan kering, betul tak? Awak tak elak, awak tembok kipas, awak biar, lama-lama dia akan kering. Okey, so macam mana ayak tu kering? Adalah proses di mana ayak tu berubah menjadi wap ayak dan naik ke atmosfera. Okey, itu kita panggil dia sebagai proses penyejatan. Okey, so bila daun-daun ni tutup permukaan tanah, so dia mengurangkan kadar penyejatan daripada tanah. So tanah tu lama, dia tak ada lah cepat nak kering. Dia akan kering juga satu masa, tapi tak secepat apabila tak ada daun menutup dia. Okey, itu kita panggil sebagai antara proses. Yang pertama ni, macam mana kita lepaskan wap ayak ke sekitaran. Yang kedua ni cerita pasal akar tanah. Yang ketiga ni cerita pasal daun-daun. Okey, gambar raja ni. Ini adalah kita air. Kita tu, nampak? Daripada tumbuhan, patah balik ke tumbuhan. Itu kita panggil dia sebagai satu kitaran. Okey, yang pertama, air diserap oleh akar tumbuhan. So kalau awak tengok dekat sini, saya besarkan sikit. Okey. So, air diserap oleh akar tumbuhan. Okey, akar tumbuhan dah serap air, dia buatlah proses fotosintesis apa semua. Okey, lepas tu dia akan bebaskan wap air ke persekitaran melalui proses transpirasi. Okey, itu daripada tumbuhan. Kalau daripada haiwan pula, dia akan mengalami proses respirasi, penyah-tinjaan dan perkumuhan. Okey, so tengok sini. Nampak kan? Okey, yang ini pula adalah proses penyejatan ayak daripada sungai, daripada laut, daripada tempat-tempat ayak bertakung. So tempat-tempat ayak bertakung tu, lama-lama dia akan mengalami penyejatan. Penyejatan ni cuma berlaku dekat permukaan ayak. So ayak tu akan bertukar menjadi wap ayak. Sebab tu kalau awak ambil ayak bowl dan gelas, letak tengah panas ke, tak payah tengah panas pun, letak dalam bilik, lama-lama awak akan tengok ayak tu semakin berkurang.
Bukannya berkurang sebab ada orang minum, tapi berkurang disebabkan oleh proses penyejatan. Okey. So, ayak ni semua proses ni. Daripada transpirasi, daripada haiwan, daripada ayak ni, penyejatan ni. So, dia akan naik ke atmosfera. So, uap ayak ni akan naik. Okey. Lepas tu, uap ayak tu akan berkumpul menjadi awan. Okey. Awan ni adalah terdiri daripada uap-uap ayak yang berkumpul jadi awan. So, kalau siapa pernah naik kapal terbang, kalau awak perasan bila kapal terbang tu langgar awan, selepas dia langgar awan, awak akan perasan badan kapal terbang tu basah. Disebab apa? Awan tu adalah terdiri daripada uap-uap air yang dihimpunkan. So, bila uap-uap air dihimpun menjadi awan, sampai ke tahap awan ni dah terlalu berat. So, dia akan diturunkan sebagai hujan. So, hujan tu akan masuklah, sama ada dekat sungai. Kalau dia jatuh kat tanah, so dia akan meresap masuk dalam tanah. So, bila meresap masuk dalam tanah, okey. So, ayak ni meresap masuk dalam tanah. So, ayak ni akan diserap balik oleh akar pokok. Okey, dia so proses ni proses yang berulang. That's why dipanggil sebagai kitaran air. Okey. So, penting tak ayak ni? Penting lah. Sebab tu kalau awak tengok peta bumi, permukaan bumi 70% kot. 90% kot terdiri daripada air. No? So, kita tak boleh hidup 3 hari tak minum ayak, mati. Makan tak apa, tak ada masalah. Kalau awak tak makan selama seminggu pun, InsyaAllah boleh hidup lagi dengan syarat ada ayak. Tapi ayak kalau awak tak minum lebih daripada 3 hari, so kemungkinan besar awak akan mengalami dehidrasi dan awak akan mati. Okey noh? Okey, itu adalah kita air. Okey, sekejap video seterusnya saya akan terang pula berkaitan dengan kita karbon. Kita karbon ni panjang sikit, tak boleh selit dekat video ni. Kena buat video yang seterusnya. Okey, kita jumpa di video yang seterusnya.